Hampir 500 pelajar Sekolah Kebangsaan SK Pekan Kimanis kini menikmati persekitaran pembelajaran yang lebih selesa apabila bangunan baharu sekolah berkenaan telah siap. Projek bernilai RM21 juta itu merangkumi 12 bilik darjah, blok pentadbiran, makmal sains, pusat sumber serta kantin yang dilengkapi kemudahan moden dan kondusif. Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin berkata sekolah tersebut merupakan antara 9 institusi pendidikan di kawasan berkenaan yang berjaya dinaik taraf daripada status sekolah daif. Yang telah berjaya kita angkat daripada sekolah daif gantian penuh menjadi sekolah baharu. Jadi ini adalah sekolah yang terbaru dan yang paling besar RM21 juta yang telah pun diluluskan oleh kerajaan melalui Kementerian Pendidikan. Datuk Muhammad yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan bangunan baharu SK Kimanis. 4 lagi sekolah iaitu SK Viging Ulu, SK Taha, SK Tiong Baru dan SK Kimanis kini berada dalam peringkat prabina serta proses memuktamadkan tapak tanah. Impian seorang ibu tunggal Nurhayati Awang Aming dari Kampung Ranggu, Tawau untuk memiliki kediaman sendiri kini direalisasikan menerusi inisiatif bantuan mesra rakyat PMR Sabah Electricity. Penerima Nurhayati Awang Aming yang bekerja sebagai pengasuh sebelum ini menumpang di rumah iparnya dan menyewa tanah dengan kadar bayaran RM150 sebulan. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, malah memberi sinar bahagia dan harapan baharu. Lebih-lebih lagi menjelang Ramadan dan Hari Raya yang bakal tiba. Pemberian rumah ini bukan saja memberikan tempat tinggal yang lebih selesa dan selamat, tetapi juga memberikan sinar kebahagiaan dan harapan baru buat saya dan anak-anak saya. Terima kasih kepada Sabah Elektrik karena keperhatian dan usaha murni membantu golongan yang kurang berkemampuan seperti saya. Sementara itu, Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Sufui memuji inisiatif Sabah Electricity membantu golongan asnaf dan miskin tegar memiliki kediaman sendiri. Ini sumbangan bukan sekadar pembinaan saja atau perumahan saja dan dia membawa manfaat yang besar iaitu SSB committed untuk memberikan manfaat kepada rakyat khususnya rakyat di Sabah. Pada masa sama, pengerusi Sabah Electricity Saadia Aziz berkata, setakat ini 9 keluarga menerima kunci rumah dengan kos keseluruhan hampir RM1 juta sejak dilancarkan pada 2020. InsyaAllah nanti semasa bulan Ramadan kita akan menyaksikan satu lagi penyerahan kunci rumah insyaAllah di Tuaran pada bulan Februari nanti iaitu pada 27 hari bulan. Sabah Electricity menyasarkan pembinaan sehingga 2 buah rumah setiap tahun di beberapa daerah termasuk Putatan, Tambunan, Kinabatangan, Ranau, Kundasang, Tuaran dan Tawau. Sabah Electricity komited memenuhi keperluan bekalan elektrik di Tawau menerusi pelaksanaan projek pemasangan kapasitor bank di pencawang masuk utama PMU 132 kV Tawau. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Muhammad Yaakob Jaafar berkata, projek strategik bernilai RM9.2 juta itu siap sepenuhnya pada hujung tahun lalu. Projek ini berupaya meningkatkan kapasiti penyaluran tenaga dari pantai barat ke pantai timur sehingga 400 megawatt. Kita telah meningkatkan kita punya supply ke pantai timur daripada 210 megawatt meningkat sehingga 260 megawatt pada Mac 2025. Dengan siapnya projek kapasitor bank ini kita meningkatkan lagi kita punya potential power transfer sehingga ke Tawau sehingga 400 megawatt. Itu potensinya. Jadi ini adalah salah satu strategi syarikat Sabah Electricity untuk kita memberikan cost generation lebih murah dan lebih efektif. Datuk Muhammad Yaakob ditemui media selepas meninjau kemudahan berkenaan. Sementara itu, pengerusi Sabah Electricity Saadia Aziz menegaskan pihaknya terus merancang ekosistem tenaga yang stabil secara menyeluruh sehingga 2030. Termasuk menamatkan operasi stesen jana kuasa diesel di Pantai Timur secara berperingkat menjelang 2029.
Kempen keselamatan jalan raya terus dilaksana bagi meningkatkan kesedaran awam dan keselamatan pengguna lalu lintas khususnya ketika musim perayaan. Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, pihaknya komited mengadakan kempen kesedaran keselamatan setiap tahun bagi mengelak kecelakaan di jalan raya sekaligus mengurangkan kadar statistik kemalangan jalan raya. Kita mengharapkan semoga dapat membantu dari segi kesedaran dan mereka akan sama-sama memastikan keselamatan mereka berada di atas jalan raya. Itulah yang kita harapkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada program kempen kesedaran keselamatan jalan raya sempena Tahun Baharu Cina di Pitas. Usaha itu juga bagi memastikan kesejahteraan rakyat terpelihara. Program turut menyaksikan penyerahan topi keledar baharu secara percuma kepada penunggang motosikal. Usaha memperkukuh pembangunan modal insan dalam sektor minyak dan gas terus menjadi keutamaan kerajaan negeri, antaranya menerusi kerjasama strategik bersama institusi latihan dan pemain industri sektor berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masiri Manjun berkata, kerjasama seumpama mampu melahirkan tenaga kerja mahir sekaligus memenuhi keperluan tenaga kerja tempatan dalam industri yang semakin berkembang itu. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Convocation TAS Institute Oil and Gas ke-12 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Kewangan Dato' Muhammad Ishak Ayub. Sejak ditubuhkan, TAS Institute Oil and Gas telah melahirkan lebih 2,000 graduan mahir yang menyumbang kepada pembangunan industri minyak dan gas. Sebanyak 53 graduan sesi 2025 menerima Pearson BTEC peringkat antarabangsa 3 Diploma Kejuruteraan Mekanikal pada Majlis Convocation ini. Bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM perlu dijadikan tumpuan utama dalam sistem pendidikan Sabah, terutamanya menerusi pelaksana Rancangan Pendidikan Negara RPN 2026 hingga 2035. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sakmud berkata, jumlah tenaga mahir STEM di Sabah masih pada kadar yang rendah. Usaha meningkatkan kemahiran pelajar dalam bidang STEM amat penting bagi menyokong pembangunan negeri yang kini melibatkan pelbagai teknologi baharu. Apabila kita laksanakan rancangan pendidikan ini, Sabah harus menumpu ini. Kita mau lahirkan tenaga mahir yang ke arah STEM ini. Sebab ini akan melibatkan banyak teknologi baru. Jadi kita mau supaya pelajar-pelajar kita disediakan. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Seminar Kenegaraan Malaysia Madani Wacana RPN 2026-2035 di Kota Kinabalu. Datuk Mustafa turut melihat beberapa aspek reformasi dalam RPN 2026-2035 yang akan membawa impak signifikan kepada sistem pendidikan. Universiti Malaysia Sabah UMS melancarkan gagasan strategik 2026 bertemakan The Brand of Borneo, menandakan satu fasa baharu transformasi universiti itu sebagai institusi ilmu berjiwa, berintegriti serta berimpak global berteraskan kearifan Borneo. Pelancarannya disempurnakan Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur. UMS telah banyak mencipta banyak kejayaan-kejayaan kecemerlangan dalam bidang akademik dan juga termasuk riset, juga penglibatan UMS dengan masyarakat. Jadi pada tahun ini kami akan teruskan juga perancangan ini untuk memastikan bahawa kualiti akademik yang kita tawarkan di universiti ini diiktiraf oleh standard global. Dato' Dr. Kasim turut menegaskan kepentingan kerjasama erat antara universiti, pemain industri dan pihak berkepentingan bagi memaksimumkan bakat serta kemudahan yang ada demi memberi impak berterusan kepada masyarakat dan rakan strategik universiti. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.